Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kita digemparkan dengan satu penahanan ataupun tangkapan terhadap timbalan Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Muhammad Ali. Setelah penahanan ini berlaku, akhirnya Ketua Penerangan Bersatu buka mulut, buka cerita. Akhirnya pimpinan UMNO disebut di dalam isu ini. Nah, saudara-saudara, menurut Tun Faisal, yaitu Ketua Penerangan Bersatu, Ali didakwa terlibat rasuah era UMNO, bukan bersatu. Nah, adakah dengan ini satu lagi cerita ataupun episode rasuah yang melibatkan kepimpinan UMNO? Menurut Tun Faisal, berkata dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan Muhammad Ali berlaku ketika timbalannya masih berada dalam UMNO dan memegang jawatan timbalan yang dipertuah Dewan Negara. Justru katanya, laporan berita mengatakan SPRM menahan timbalan Ketua Penerangan Bersatu atas dakwaan rasuah, tidak memberi gambaran dan konteks yang betul mengenai penahanan Muhammad Ali. Nah, artikel sebelum ini menyatakan bahwa timbalan Ketua Penerangan Bersatu ditahan. Disebutkan di situ adalah pemimpin bersatu, bukan pemimpin UMNO. Kalaulah ada kesalahan di dalam maklumat daripada SPRM, adakah bersatu akan mengambil tindakan terhadap SPRM? Nah, itu menjadi persoalan. Dalam kenyataan ini, saya ada menghubungi pihak peguam yang mewakili Datuk Seri Ali, dan kami dimaklumkan bahwa dakwaan yang dibuat oleh SPRM adalah berkaitan pemberian konsesi pada tahun 2021 sehingga tahun 2023, yaitu semasa pentadbiran negeri berada di bawah Kerajaan Barisan Nasional dan Ketua Menteri Melaka ketika itu adalah pemimpin UMNO. Semasa itu Datuk Seri Ali sendiri masih merupakan Ketua Bahagian UMNO dan timbalan yang dipertuah Dewan Negara 10 Disember 2020 sehingga 10 Mei 2023. Oleh itu, tajuk yang lebih tepat adalah SPRM tahan bekas timbalan speaker atas dakwaan rasuah, atau SPRM tahan bekas Ketua Bahagian UMNO atas dakwaan rasuah. Katanya dalam satu kenyataan, terdahulu Malaysia kini melaporkan SPRM menahan Muhammad Ali yang juga timbalan Ketua Penerangan Bersatu berhubung dakwaan rasuah. Menurut peguamnya Rafiq Rashid Ali, Muhammad Ali ditahan pada pukul 6.30 petang ketika pasukan SPRM menyerbu rumahnya di Tangga Batu di Melaka. Nah, inilah kalau ada serbuan berlaku, ada rasuah berlaku, antara pertanyaan netizen adalah, adakah ini melibatkan ribuan ringgit, jutaan ringgit, ataupun ratusan juta, ataupun berbilion-bilion rasuah? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, mungkinkah pilihan raya negeri Sabah ke-17 pada tahun ini akan semakin panas dari tahun-tahun yang sebelum ini, dari musim PRU yang sebelum ini, PRN yang sebelum ini? Setelah isu skandal rasuah yang menjadi cerita yang paling hangat pada ketika ini, mulailah netizen menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Ada yang setuju Shafie Apdal, Presiden warisan, untuk jadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Sebelum ini channel ini ada membuat survei. Saya tanya, siapa agaknya yang layak untuk jadi Ketua Menteri Sabah? Rupanya di dalam ruangan komen ataupun di dalam undian tersebut yang saya buat hanya melalui channel ini, majority memilih Shafie Apdal untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Nah, dalam pada itu saudara-saudara,
saya juga ingin berkongsi di mana warisan pada hari ini menghentam JRS. Mungkin ini juga salah satu isyarat kepada kerajaan negeri JRS untuk lebih bersedia, untuk lebih berhati-hati. Mungkinkah juga kerajaan negeri JRS dan HJJ dalam bahaya? Warisan hentam JRS. Johnny Bond macam akui skandal rasuah Sabah. Nah, berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, mungkin ramai yang tertanya-tanya, adakah adun-adun yang terlibat ini akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga mereka boleh ditangkap? Pada pendapat saya, mereka pasti akan ditangkap sekiranya mereka ini benar-benar dapat dibuktikan bersalah. Ahli Majelis Tertinggi Warisan Syarifuddin Hatta mendakwa seorang adun JRS seolah-olah mengakui wujudnya skandal rasuah dalam pentadbiran kerajaan negeri. Saya amat terkejut, katanya, pada satu kenyataan merujuk jawaban Ketua Pemuda JRS Johnny Bond Kurum terhadap soalannya semasa sidang Dewan Undangan Negeri Sabah. Kenyataan Johnny Bond seolah-olah mengakui beliau telah percaya bahawa kerajaan JRS di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor mengamalkan rasuah. Bermakna beliau dari awal telah menerima amalan rasuah yang wujud di dalam pentadbiran kerajaan semasa. Kalau benar wujud rasuah di dalam pentadbiran kerajaan negeri hari ini, rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah negeri di bawah Bayu, akan menyuarakan pandangan bahawa mereka tidak mahu pemimpin yang kotor. Jadi kita tidak dapat sahkan mereka ini kotorkah, mereka ini rasuah. Tetapi kita nantikan apa keputusan daripada pihak-pihak yang berwajib untuk mengesahkan adakah mereka ini kotor, penuh dengan rasuah. Nah, berkaitan dengan pilihan calon Ketua Menteri Sabah yang dipilih oleh netizen melalui undian channel ini, yang saya pernah buat dulu. Apa komen Anda? Layak atau tidak Syafiq Apdal jadi Ketua Menteri Sabah? Silakan komen di bawah. Hey, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Ferals Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu lagi kejutan buruk untuk kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional. Mungkinkah ini boleh menjadi penyebab kepada kejatuhan PAS dan PN? Sebelum ini ahli parlimen bersatu digantung. Kali ini pula satu lagi pemimpin terkenal PAS, Razman Zakaria, digantung 6 bulan dari Dun Perak. Apa yang berlaku sebenarnya sehingga seorang lagi wakil rakyat daripada kepimpinan PAS digantung? Dewan Undangan Negeri Dun Perak menggantung Ketua Pembangkang Razman Zakaria selama 6 bulan berkuat kuasa serta-merta. Ong Bun Pio, PH, bercam membentangkan usul terhadap adun Gunung Semanggol di Dewan itu yang disokong oleh Syahrul Zaman Yahya, BN Rungkup. Sinar Harian melaporkan penggantungan itu dibuat selepas majoriti anggota DUN pada persidangan bersetuju terhadap usul berkenaan. Tindakan itu diambil terhadap pemimpin PAS itu selepas dia dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keistimewaan DUN pada 4 Disember tahun lepas atas dakwaan fitnah dan kenyataan berbaur perkauman. Ini berlaku selepas pada 2 Disember, Razman memberitahu Dewan bahawa rakyat Malaysia telah menaikkan bendera Cina semasa acara yang diadakan di Teluk Intan pada 24 Oktober. Sementara sebelum itu, dia mendakwa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming telah merasmikan acara berkenaan. Razman kemudiannya memohon maaf selepas diancam tindakan undang-undang. Ini bukan kali pertama Razman menarik balik dakwaan terhadap pemimpin PH. Dalam ucapan pada Januari, Razman mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hanayo adalah anak kepada pengasas YTL Corporation Berhad
Yo Tiong Lai. Dia kemudiannya memohon maaf dan mengaku tersilap selepas ahli parlimen segambut itu menafikan dakwaannya. Satu lagi, pada tahun 2023, dia memohon maaf kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim di mahkamah sebagai sebahagian daripada penyelesaian berhubung dakwaannya bahwa Anwar berkata dalam ucapan kampanye bahwa dia akan mempromosikan agenda LGBT. Dia juga diperintahkan membayar ganti rugi kepada penasihat DAP Guan Eng pada 2023 dan bekas Menteri Besar Perak Muhammad Nizar Jamaluddin pada 2017 selepas didapati bertanggung jawab atas fitnah. Mungkin ini satu lagi masalah besar Parti PAS. Satu lagi pemimpinnya digantung. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 hari, tetapi 6 bulan. Apa yang akan jadi seterusnya kita nantikan saja.